Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan soalan yang ke-36 hingga soalan yang ke-40 untuk soalan percubaan bagi negeri Terengganu tahun 2020. Okey, jadi rajah menunjukkan sebuah gegelung WXYZ yang membawa arus. Okey, jadi arusnya daripada Z, Y, X kemudian kepada W. Jadi soalannya adalah apakah arah daya magnet yang bertindak pada sisi WX dan YZ gegelung itu. Okey, jadi di sini kita ada konduktor yang membawa arus dan dia berada dalam medan magnet. Okey, jadi yang ini situasi ini dia merujuk kepada motor. Okey, bukan penjana ini adalah motor. Jadi kita nak tahu arah mana WX ni bergerak dan juga YZ bergerak. Jadi apa yang kita perlu gunakan kalau ada arus dan juga ada magnet, kita perlu gunakan petua genggaman petua tangan kiri Fleming. Okey, jadi ini adalah petua tangan kiri Fleming. Okey, jadi petua tangan kiri Fleming, ingat cikgu cuba lukis balik. Okey, jadi kita ada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan kita genggam baki dua. Okey, jadi ini adalah F, B, I. Okey, ini cara cikgu ingatlah. Jadi F adalah daya ataupun arah gerakan. Jadi B pula merujuk kepada medan magnet. Okey, dan I merujuk kepada arus. Jadi kalau kita lihat kita boleh halakan kita punya jari tengah ke sini. Jari tengah ke sini, kemudian jari telunjuk ke sini, iaitu daripada utara kepada selatan. Dan bila kita buat macam tu, kalau kamu gunakan jari tangan kiri kamu, kamu akan dapati bahawa ibu jari kamu akan tegak. Okey, jadi daya dekat sini merujuk kepada daya ke atas ya. Jadi WX daya ke atas. Manakala untuk YZ pula dia akan jadi terbalik lah. Okey, kamu kena pusing tangan kamu. Ini adalah jari tengah, kemudian ini jari telunjuk dan ke bawah. Okey, kamu punya ibu jari. Maksudnya YZ ini dia akan menghala ke bawah. Okey. Jadi WX ke atas dan YZ ke bawah, maka jawapan yang tepat adalah, kita tengok jawapan yang tepat adalah D. WX ke atas dan YZ ke bawah. Baik, sekarang kita tengok pula pada soalan yang ke-37. Soalan yang ke-37, rajah menunjukkan 4 buah kompas diletakkan berhampiran dengan satu solenoid. Okey, jadi kita ada solenoid dan kalau anda perhatikan ini tambah tolak, maksudnya arus akan mengalir ke sinilah. Okey, jadi arus akan mengalir, dia akan mengalir kalau kamu nampak kita akan gunakan petua genggaman tangan kanan untuk tahulah. Okey, jadi dia punya arus dia, kalau kamu perhatikan dia mengalir macam ini. Okey, dia mengalir macam itu. Sebab itu kalau kita perasan dekat sini dia sambung kepada negatif. Okey, jadi soalannya adalah antara berikut yang manakah menunjukkan arah pesungan kompas yang betul apabila arus mengalir melalui solenoid. Okey, jadi bila arus mengalir di sini, cikgu cuba lukiskan, arus akan mengalir macam ni. Okey, ke bawah macam tu. Jadi bila kita gunakan tangan kanan, maka kita akan dapati bahawa medan magnet ibu jari kita akan ke arah situ. Jadi dia punya medan magnet dia akan naik ke atas, kemudian dia akan kembali ke bawah dan naik macam tu. Okey, kedua-dua arah. Maksudnya kita punya kompas ini yang dekat depan ini dia akan menghala ke hadapan, dekat yang tepi ini kedua-duanya akan menghala ke bawah. Okay, jadi dia akan menghala ke bawah, manakala yang belakang ini dia akan menghala ke atas, dia masuk balik. Jadi jawapan yang paling tepat kalau kita perhatikan dekat sini adalah jawapannya adalah D ya. Okey, sebab ini atas, bawah, bawah. Maka 37 jawapannya adalah D. Sekarang kita tengok pula pada soalan yang ke-38. Rajah menunjukkan seorang pelajar memegang sebatang rod kuprum dalam suatu medan magnet. Okey, jadi kita ada medan magnet, kita ada rod kuprum yang disambungkan kepada galvanometer. Jadi ini kalau kamu lihat tak ada bateri, maka automatik kamu kena ada dalam kepala kamu, ini adalah petua tangan kanan. Okey, petua tangan kanan Fleming sebab tidak ada bateri. Jadi kita tengok apa soalan dia. Apakah yang akan berlaku kepada jarum galvanometer jika rod kuprum itu digerakkan ke atas? Okey, jadi bila kita gerakkan dia ke atas, kita kena gunakanlah petua tangan kanan Fleming. Okey, jadi kita punya ibu jari. Okey, cikgu cuba lukis dulu dekat sini. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Okey. Baik. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kita punya jari telunjuk sama juga macam tadi. Ini adalah F, arah gerakan sini adalah B dan sini adalah I. Okey, jadi bila kita perhatikan ibu jari, kita punya jari telunjuk akan menghala daripada utara ke selatan. Okey, dan disebabkan kita gerakkan rod kuprum ke atas, maka
ibu jari kita adalah yang ke atas lah. Okey, manakala jari tengah kita automatik dia akan menghala daripada atas ataupun daripada kawasan ini ke kawasan ini, daripada kanan ke kiri. Jadi maksudnya yang penting sekarang ni adalah arah mana arus itu lalu. Jadi arah dia adalah ke sini. Okey, dia akan masuk ke tangan kiri dia ni dan masuk dekat sini. Jadi bila dia masuk dekat sini maka dia akan tolak ke sana lah. Okey, tolak ke arah kanan. Jadi dia akan terpesong ke arah kanan. Kemudian arus akan lengkap. Maka jawapannya adalah, kalau kita tengok, dia mestilah terpesong ke kanan. Jadi jawapannya adalah B untuk soalan yang ke-38. Untuk soalan yang ke-39, Rajah menunjukkan sebuah transformer unggul digunakan untuk menyalakan suatu lampu pada kecerahan normal. Okey, jadi kita ada lampu, ini transformer dan juga ini adalah kita punya arus ulang-alik. Jadi soalannya adalah berapakah arus IP? Baik, untuk tahu arus IP, kalau kita perhatikan maklumat yang kita ada adalah kuasa dekat litar sekunda. Kemudian kita ada beza keupayaan pada litar prima. Jadi macam mana kita nak tentukan dia? Baik, yang pertama, kamu kena perhatikan ya, di sini transformer unggul. Ingat, bila dia kata transformer unggul, maksudnya kuasa dekat sini adalah sama juga dengan kuasa dekat sini. Maksudnya P dekat sini adalah 48 juga. Okey, cikgu gunakan warna hitam. P sama juga dengan 48 watt. Jadi apa hubungan antara P, V dan juga I? Okey, P, V dan I adalah P sama dengan VI ataupun IV. Maka kita boleh dapat I bersamaan dengan P per dengan V. Maka 48 bahagi dengan 240. Jadi jawapan yang kita akan dapat adalah 0.2 ampere, iaitu A lah. Okey, jadi 39 adalah A. Sekarang kita tengok pada soalan yang terakhir untuk video ini. Arus ulang-alik bervoltan tinggi digunakan untuk penghantaran tenaga elektrik jarak jauh. Okey, jadi dikata ulang-alik yang bervoltan tinggi. Ini kalau soalan ini memang favourite, selalu sangat keluar dalam peperiksaan percubaan ya. Biasa memang keluar biasanya dalam untuk soalan yang ke-40 macam itulah. Okey, jadi tahun ini adalah tahun terakhir 2020 sebab tahun depan soalannya hanya 40, jadi kita tak tahulah sama ada dia akan ulang ataupun tidak. Okey, jadi untuk soalan yang ini, bila dia kata voltan tinggi, satu sahaja jawapannya, mengurangkan kehilangan tenaga. Okey, jadi jawapannya adalah C. Okey, untuk yang A kurang tepat lah. Yang B menambahkan arus pun kurang tepat sebab kita nak arus dia kecil. Okey, arus dia mestilah kecil supaya sama juga kehilangan kuasa ni dapat dikurangkan. Dan untuk mengurangkan rintangan kabel, okey, ini kurang tepat ya, sebab kabel itu kita tak boleh nak kurangkan rintangan dengan cara kita menaikkan voltan. Untuk kurangkan rintangan kabel, kita perlu tukar kabel tersebut ataupun kita perlu tebalkan kabel tersebut supaya rintangannya berkurang. Okey, ataupun kita kena pendekkan kabel tersebut. Jadi dua-dua itu, iaitu kita nak besarkan kabel dan juga kita nak pendekkan kabel, dia tidak sesuai lah, sebab bila jarak jauh maka kita tak boleh nak pendekkan kabel tersebut. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ni. Kita akan lihat pula pada soalan yang ke-41 hingga 45 dalam video yang seterusnya.